Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajmain wa ala ali kulli was sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajmain wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah al-syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib al-Mandili al-Indonesi bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadrat-Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita pada malam ini untuk sama-sama kita meneruskan lagi pengajian kitab kita, iaitu kitab Nawa bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Moga-moga dengan pengajian ini akan bertambah bersih akan hati kita, maka kita dapat bertemu Allah dalam keadaan bersih sehingga Allah menempatkan kita di tempat yang paling terbersih sekali, iaitulah syurga Allah nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang mungkin hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kitab Jawi muka surat 7. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, dan firman-Nya Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Sadaqallahul azim, yang bermaksud mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata, iaitu mencuri. Oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan, dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblisa faman tarakaha adzaqahu Allahu ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Atau kama qala, mafhum hadis artinya bahwasanya memandang kepada tempat yang elok daripada tubuh perempuan itu seperti anak panah yang beracun daripada segala anak panah iblis, pada sangat segera membinasakan. Maka barang siapa meninggalkan dia kerana takut akan Allah Ta'ala, nescaya memperasakan dia oleh Allah Ta'ala akan kesedapan amal ibadat yang menyukakan ia. Akan dia menceritakan akan ini hadis
oleh Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu anhu, dan menghukumkan ia akan sanadnya dengan sahih. Baik. Takat tu dulu. Baik, jadi ni kita sambung lagi pada bab mata. Pada bab mata, iaitu artinya penglihatan, menjaga penglihatan mata. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, pengarang kitab kita ni, tok guru kita ni, dia nakalkan sepotong ayat Al-Quran daripada surah Ghafirin, pengampun, ayat yang ke-19, surah 40 ayat 19. Dan firman-Nya Allah Ta'ala, dalam ayat tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Sadaqallahul azim, yang bermaksud ya'lamu, mengetahui oleh Allah Ta'ala. Maksud mengetahui oleh Allah Ta'ala itu maknanya tak ada benda yang Allah tak tahu. Itu maksud dia. Mana kamu nak menyorok macam mana pun, Allah tahu. Bila ianya wujud, tahu ni atas nama wujud. Kalau kita mengaji sifat 20, sifat ilmu, Allah bersifat dengan sifat ilmu, yakni sifat tahu. Tahu tu atas barang yang maujud. Maksud barang yang maujud maknanya ada. Kalau ada pada zahir atau ada pada batin. Ada pada zahir maknanya memang kita buat suatu benda yang zahir jelas nampak. Allah tahu segala-galanya. Tak payah kata zahir. Yang batin ni manusia tak nampak. Makhluk lain tak nampak. Sebab makhluk lain dia nampak zahir je. Tapi batin yang tersimpan di dalam hati, yang itu pun Allah tahu. Beza maknanya di situ bezanya pengetahuan Allah dan pengetahuan makhluk. Pengetahuan makhluk sekadar zahir, pengetahuan Allah zahir dan batin. Sebab itu malaikat tak boleh baca hati kita, kan? Malaikat akan ukur dari segi zahir. Kita kuat ibadat, malaikat akan kata bagusnya dia ni kuat ibadat, kan? Sebab tu dalam cerita dalam kitab Minhajul Abidin, ada seorang hamba Allah ni kuat beribadat, sehingga kan malaikat memuji-mujinya. Kemudian malaikat berebut-rebutlah nak angkat pahala ibadat yang dia buat. Semayang tahajud saja berapa banyak rakaat, dengan puasa sunat lah, macam-macam lah, hebat dengan ibadat dia. Jadi malaikat-malaikat ni kagum dengan hamba Allah ni. Maka nak angkat pahala ibadat dia tu, bawa naik ke langit. Langit pertama lepas, langit kedua lepas, sampai langit yang ketujuh semuanya lepas. Tapi bila sampai di hadapan Allah, bila pada Allah, maka Allah kata pada malaikat ni, ambil amalan ni, hempuk atas kepala dia. Kata Allah, mardud, aku tolak, aku tak terima. Malaikat pakat terkejut, sebab ibadat dia hebat. Mayang tahajud, berapa banyak rakaat, tidur sekejap je, lepas tu semayang, kan? Puasa saja hebat. Orang lain maghrib buka, dia isyak baru buka. Nak cerita hebat lah kononnya. Tu saya tambah lah. nak cerita makna kata ibadat dia tu hebat. Bila hebat, tiba-tiba Allah kata hempuk atas kepala dia. Terkejut malaikat. Malaikat kata, malaikat mana tahu, kan? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, la ilma lana, kami tidak mempunyai pengetahuan illa ma'alam tanah, selain dari apa yang engkau ajarkan pada kami. Malaikat tak tahu, tapi malaikat nak tahulah kenapa engkau wahai Tuhan suruh hempuk atas kepala dia. Maka kata Allah, ini kerana dia buat ibadat bukan kerana aku, kerana sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain tu tak kira lah, supaya orang kata dia kuat tahajud, supaya berlekuk dahi tanda hitam, orang kata kuat sujud, supaya orang kata dia ni bagus, dia ni warak, dia ni alim, macam-macam lah. Dia nak orang kata. Kalau orang kata tapi dia tak minta dikata, itu tak apa. Yang ni orang tak kata lagi, tapi hati tu dah meminta orang kata.
Situ yang jadi rosak. Nak? Sebab itulah bila iblis dihalau keluar daripada syurga, daripada atas langit, dilaknat. Apa kata iblis? Tak apalah, aku terima, dia kata. Sebab ini perintah Tuhan, terimalah. Tapi dia berjanji kepada Allah, dia akan menyesatkan anak cucu Adam. Pada ayat 39 dia cakap begitu pada suratul Hijri. Kemudian pada ayat 40 dia buat pengecualian, istisna. Dia kata illa ibadaka minhumul mukhlasin, melainkan hamba-hambamu daripada mereka itu yang mukhlasin. Mukhlasin artinya yang ikhlas. Ikhlas di sini apa makna dia? Nak tahu makna ikhlas, baca suratul Ikhlas. Sebab tu surah tu dinamakan suratul Ikhlas. Surah tu nampak pendek, maknanya besar. Kul huwallahu ahad, ayat pertama dah jelas dah. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhan kamu itu Allahu ahad, Allah yang esa. Itu menunjukkan makna ikhlas. Kamu buat semata-mata Allah yang esa, Allah saja, satu saja, tak ada yang lain. Kamu tak akan buat benda tu untuk yang lain, melainkan hanya semata-mata kerana Allah. Itu namanya ikhlas. Sebab tu katanya iblis tadi, aku tak boleh nak menyesatkan hamba-hambamu, melainkan mereka itu golongan-golongan yang ikhlas, yang buat semata-mata kerana Allah. Jadi ya'lamu ni Allah tahu, malaikat tak tahu. Malaikat tengok ibadat banyak, dia ingat hebatlah. Balik-balik jumpa Allah, Allah kata hempuk atas kepala dia. Sebab apa? Sebab dia bukan mukhlasin, dia tidak ikhlas, dia buat kerana lain. Ada buat kerana itu, buat kerana ini. Itu. Jadi Allah kata ya'lamu apa? Khainatal a'yun. Khainata artinya khianat. Khianat. Apa makna khianat? Makna khianat ialah orang yang buat perbuatan yang ditegah. Sama ada tegahan itu tegahan karahah atau tegahan haram. Makna tegahan karahah iaitu tegahan makruh dan tegahan haram. Siapa buat dua ni, sama ada buat perbuatan makruh atau buat perbuatan haram, maka dia masuk dalam kumpulan khainatan. Dia masuk dalam kumpulan ni yang disebut sebagai orang yang khianat. Sebab tu nak keluarkan diri kita daripada kumpulan khianat, jangan buat perbuatan yang haram, apatah lagi buat perbuatan yang makruh juga jangan. Kita kadang-kadang berengan-rengan. Alah ustaz, makruh je pun. Memang makruh, tapi khainatan, tapi khianat. Sebab apa? Sebab Nabi-Nabi ni, kalau kita mengaji ilmu akidah sifat 20, Nabi, para Nabi, para Rasul, mereka bersifat dengan sifat amanah. Lawan kepada amanah khianat. Apa makna amanah? Ulama menghuraikan makna amanah mengerjakan yang taat. Apa makna taat? Yang wajib dan yang sunat. Buat yang wajib Allah suruh, yang sunat pun mereka buat. Sebab tu para Nabi dan para Rasul, tahajud, semayang tahajud tu wajib bagi mereka. Kalau kita sunat je, sunat yang dituntut. Tapi para Nabi, para Rasul, tahajud wajib. Jadi berat atas mereka. Sebab mereka ni yang sunat pun macam wajib, apatah lagi yang wajib. Itu maknanya taat. Jadi kalau orang yang nak ikut cara Nabi, nak jadi, bukan jadi Nabi lah, tapi nak berakhlak macam akhlaknya Nabi, nak beramal macam amalannya Nabi, maka yang sunat dia anggap macam wajib, apatah lagi yang wajib. Gitu. Jangan yang sunat anggap macam wajib, yang wajib anggap macam sunat. Jangan. Mayang terawih pergi, subuh tak tidur terbongkang, bangkit pun tidak. Tak boleh kan? Lepas tu kan orang pelik tengok terawih ramai, subuh tak ada orang. Jadi tu. Jadi itu yang dikatakan taat. Lawan kepada amanah namanya khianat. Khianat lawan pada wajib dan sunat, iaitu makruh dan haram. Dah tengah-tengah harus
Para nabi dan para rasul kerjakan juga perbuatan harus, tetapi harus mereka berubah menjadi sunat. Maksudnya yang harus tu pun kerana Allah. Apa harus? Makan, minum dan sebagainya lah. Perkara yang asalnya tak ada kait dengan pahala dosa. Macam makan. Asalnya tak ada kait, bukan tak ada kait pahala dosa, maaf. Tak ada kait dengan perintah hukum. Maknanya tak ada pula hukum kata wajib makan. Tak ada. Makan harus. Tak ada pula kata wajib minum. Tak, minum harus. Walaupun harus, mereka ubah jadi sunat. Macam mana sunat? Makan bukan kerana lapar, tapi makan kerana Allah. Minum bukan kerana dahaga, tapi minum kerana Allah. Sampai tahap macam itu. Itu para nabi dan rasul. Dan kita cuba-cubalah ikut. Dan mereka yang berjaya ikut memang tak diangkat jadi nabi, tapi diangkat jadi wali. Itulah mereka golongan waliullah. Itu. Baik. Jadi Allah kata ya'lamu kha'inata. Allah tahu mereka-mereka yang khianat, yang melakukan perkara makruh dan juga haram. Al-a'yun. Al-a'yun artinya segala mata mereka itu. Mata mereka tu buat yang haram atau buat yang makruh. Apa haram? Haram buat perbuatan yang ada dosa, sama ada dosa kecil atau dosa besar. Menggunakan mata tadi buat dosa. Tengok aurat wanita perempuan. Kalau tengok bukan yang begitu lama, sekejap saja pun nak tengok itu sudah dosa. Dosa kecil nama dia. Tapi jangan buat relax pula. Dosa kecil, kalau aku tahu lama aku tengok. Bila dosa kecil buat banyak kali dan lama pula, maka dosa kecil tak ada je kecil dah lah, jadi besar lah. Sebab benda kecil kalau menimbun-nimbun lama-lama jadi besar lah. Jadi tak boleh juga. Ataupun perbuatan yang makruh. Maksud makruh di sini iaitu taqrabuz zina. Sebab tu Allah sebut wala taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina. Perkara yang menghampiri zina itu makruh. Makruh kan. Macam kita, sebab tu kita kena elak daripada fitnah. Kita nak ada berurusan dengan, contoh aja, nak berurusan dengan seorang janda. Janda tu pula bergetah. Lawa lah janda. Nak main janda ni, janda power punya janda. Baru 35. Suami meninggal awal kena corona, contohlah kan. Jadi janda muda lagi, anak pun baru seorang kan. Dan kita bukan ada apa, kita cuma ada urusan lah nak pergi jumpa dia tu. Katalah contoh je lah, kita berniaga jual kurma ajwah ni kan. Ni musim-musim orang tengah cari kurma nak dekat Ramadan ni. Jadi dia order, kita pun nak pergi hantar. Nak pergi hantar tu memanglah kalau ikut asalnya tak salah pun, tak haram pun. Tapi dia ambil jalan ihtiyat, yakni jalan berhati-hati, takut jadi fitnah kan. Maka dia tak pergi hantar, dia suruh bini dia hantar. Padahal kalau dia hantar salah tak? Tak salah, tapi mengelak. Ini yang dikatakan wala taqrabuz zina. Dia tak buat zina tapi takut bila dekat tu jadi lain macam. Sebab orang lelaki dengan perempuan dia macam magnet utara selatan. Magnet utara selatan, bila dekat tu melekat. Tapi kalau dia tak mau lekat tu utara dengan utara. Tok Imam dengan Tok Bilal mana lekat? Sebab sama-sama utara. Tapi kalau ni Tok Imam dengan ketua muslimat, tak nanya situ. Nampak? Sebab tu perkara tu perlu berhati-hati. Dia ambil jaga. Kalau boleh elak, kalau tak boleh elak tu lain cerita lah. Tak boleh elak macam mana kan? Kawan tu jatuh dalam sungai, lemas kan? Kita pun kebetulan baru balik daripada surau, baru lepas mengaji ni, penawar bagi hati. Mana sungai tak tahulah ni kan. Jatuh perempuan tu, awet tu, lawa kan, 32. Kita pun lalu, dia kata tolong Tok Imam. Jadi kita lalu kat tepi tu, kita buat cobaan. Jangan cobaan, terjunlah, kita tolong dia.
Kita buat lalu itu yang astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tu bongok nama dia. Nak pergi terjun. Walaupun nak masa terjun tu kita peluk dia, habis satu badan dia kita rasa. Tapi jangan awak sedap ni. Gitu. Tolong sebab nak selamatkan aje lah. Tarik sampai darat, letak api. Jangan sampai darat pun peluk lagi. Sampai darat, lepas tu tengok macam mana nyawa dia. Kalau dia tak boleh nak bernafas, kalau pandai lah. Kalau pandai buat CPR. Kalau tak pandai jangan try-try nak buat. Takut jadi lain. Nampak? Orang yang ada khusus tak apalah. Kan? Tu. Maknanya kalau macam tu tak apa. Itu terpaksa. Itu namanya darurat. Itu tak apa. Tapi jangan sengaja tunggu kat tepi sungai. Apa nak jatuh ni kata. Dia betok bila jatuh dia tak tahu. Kan? Baik. Itu cerita dia. Jadi ya'lamu, Allah tahu. Kha'inatal a'yun. Perbuatan-perbuatan yang matanya buat dengan haram atau perbuatan yang juga makruh, yang boleh mendekati kepada haram, maka elakkanlah. Pandangan mata, jaga dan sebagainya kan. Cakap dengan orang perempuan ke dan sebagainya, bahaya. Sekarang ni orang perempuan pun satu hal juga. Tolong pesanlah kepada isteri kita, anak-anak perempuan kita kan. Cakap dengan mereka, jangan tayang gambar. Ni dekat WhatsApp, Facebook, bos biji muka kan. Edit lah tu Photoshop, hilang kedut-kedut tu. Umur 78 lah tapi nampak macam 17. Hilang kedut. Tunjuk depan profile picture kan. Dan jadi klien. Bila orang lelaki tengok jadi klien kan. Padahal nak WhatsApp pasal bisnes ke apa, tapi duk tengok gambar dia. Lawa juga Cik Ani ni. Mula Cik Ani lah, Cik Anu lah habis kan. Jadi klien lah nanti. Jadi rosak. Nah, hati tu rosak. Itu yang dipanggil kha'inatal a'yun. Allah tahu mata kita ni pandang tu niat apa, terlintas di hati. Kan tak bahaya kita tu. Sebab tu orang perempuan menutupkan wajah, orang lelaki menundukkan pandangan. Tapi itulah orang perempuan satu hal juga. Tak payahlah boh gambar ni, gambar semut. Nampak semut pergi jalan, buat profile picture. Tak apa kan. Gambar katak ke kan, gambar telur asin pun tak apa kan. Boleh promote. Ini muka dia. Yang lagi pelik, dia pakai niqab dah. Pakai niqab, nampak mata je. Ni bulu mata melentik gini. Lepas tu ambil gambar bahagian mata. Tengok. Nampak? Bahaya rosak. Padahal maqasid, tujuan berniqab, berpurdah sebab nak tutup muka. Tiba-tiba kita tayang kat muka. Adakah sampai pada tujuannya? Jadi apa tujuan kamu berniqab? Apa tujuan kamu berpurdah? Tetap supaya orang nak tengok kamu. Nah, orang tujuan berniqab dan berpurdah supaya orang lelaki tak terliur dengan kita. Ni berniqab berpurdah, orang lelaki lagi terliur nak tengok. Itu makna tak kena tu. Maqasid tak sampai tu, tujuan dia tak kena. Ni banyak ni. Berniqab tu bagus dah. Kan? Berpurdah tu bagus dah. Tapi dia jadi trend, akhirnya dibuat dengan tanpa ilmu jadi rosak. Buat dengan ilmu baru faham kenapa aku berniqab, kenapa aku berpurdah. Ni berniqab berpurdah tapi masih lagi bertabaruj, berhias-hias. Dia punya kain niqab dia tu, kain tudung dia tu boleh kelepek gini. Nampak? Jadi lawa pula. Lepas tu dia tarik kat sini. Teleng kepala gitu pula, habis. Rosak. Kan? Tu yang sampai tertinggal serban ni. Ada kata, ingatkan ada dalam kereta, cari dalam kereta tak jumpa serban, tinggal rupanya. Ada. Kacau. Jadi jangan. Jadi pesan, nak nikah lah bagus, kita puji. Kan? Tapi biar kena pada cara. Sama kat kita orang lelaki. Nak berpakaian, berjubah, berserban dan sebagainya, tak kira lah. Tapi biar betul-betul mengikut sunnah. Jangan pelik-pelik. Ni jadi trend. Jubah sekarang ni pelik-pelik, minta maaf cakap. Kan? Warna bercampur-campur. Kalau setakat selang 1, 2, 3 warna, okey. Ni sampai 5 warna. Kan? Macam-macam. Cak ni belang sini, ni belang sana, pusing kat sini.
Kan? Ada bulan sabit, bintang, batu merah putih, merah putih, merah putih. Macam bendera, rupanya kain bendera dia buat jubah. Ada. Dan jadi itu bukan pada maqasid, bukan tujuan mengikut sunnah Nabi dah gitu. Itu dah jadi lain. Lepas tu ada pula yang buat jubah style versi style apa? JC bola. Ada. Ni apa benda campur-campur aduk ni, tak boleh. Kan? Walaupun memang hukumnya bukanlah sampai menjadi haram, tapi dia merosakkan asal usulnya sunnah itu. Tujuan berjubah tu kerana apa? Jadi jangan sampai jadi macam tu. Itu yang jadi pelik-pelik. Baik. Jadi kita tak mahu macam tu. Jadi ini yang disebut sebagai khainata, iaitulah perkara yang haram ataupun yang makruh. Dalam kitab kita ni dia kata iaitu mencuri, khianat segala mata iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Maksudnya dia tak nampak dia pandang, tapi curi pandang. Tahu curi pandang? Ada masa sikit dia jeling, ada masa sikit dia jeling. Dia tengok, dia tengok ke bahagian badan wanita tersebut, bahagian dada, bahagian pinggul, boleh. Dia tak tengok terus macam ni, tapi dia jeling-jeling, jap-jap tengok, jap-jap tengok. Itu dipanggil curi pandang. Walaupun kamu curi gitu, orang lain tak perasan, orang tak nampak, tapi ya'lamu, Allah tahu. Khainatal a'yun, Allah tahu. Jangan Allah korek nanti di hari kiamat di padang mahsyar, Allah sebut depan khalayak ramai, hari tu kamu curi-curi kan, tengok ponggong perempuan tu. Dah apa? Ni tangan kaki akan berkata-kata. Semua ni akan jadi saksi, anggota badan akan menjadi saksi di hadapan Allah. Itu. Apa? Yukallimullahu aydihim. Macam mana ayat tu? Lupa dah. Maknanya tangan-tangan kamu akan berkata-kata, dan kaki-kaki kamu akan menjadi saksi nanti di hari akhirat. Kamu tak boleh nak selindung. Atas dunia boleh cover lagi. Tengok bini aku tadi. Dah mana aku tengok? Aku tak tengok. Boleh cover. Kan? Kiamat esok habis terbuka segala-galanya. Sebab Allah tahu, ya'lamu khainatal a'yun. Itu maksud dia. Wa ma, dan mengetahui ia, wa tu dan ma tu akan sesuatu, maknanya barang. Tuhfi artinya yang tersembunyi. Dan Allah juga mengetahui sesuatu barang yang tersembunyi. Wa di situ wa ataf, maksud dia kembali kepada ya'lamu balik. Seolah-olah ayat ni nak kata wa ya'lamu ma, macam tu. Tapi dia sambung je terus wa ma tuhfi. Maknanya dan mengetahui akan Allah Ta'ala barang yang tersembunyi. As-sudur, sudur artinya dada, yakni di dalam dadamu. Maksud dada bukan dada ni, maksud dada ialah qalbun, hati. Maknanya Allah tahu apa yang tersembunyi di dalam hatimu. Kita memandang tu dengan jelingan ataupun curi-curi pandang tu, Allah tahu apa yang tersirat di hati. Kenapa kita curi-curi pandang? Sebab nak tengok apa? Saiz dia. Nak tengok macam-macam. Kadang-kadang pakai orang perempuan pun satu hal juga, memang masalah lah. Pakai pakaian warna putih, kita nak curi-curi pandang, nak tengok warna dalam dia apa. Ada tak berlaku gitu? Tu wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang ada di hatimu, apa yang kamu fikirkan di hati bila kamu mencuri-curi pandang tu. Daripada cita-cita kamu mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Dan kadang-kadang juga boleh jadi dia curi pandang tu sebab ada kebaikan. Kebaikan tak apa, Allah tahulah. Mungkin dekat LRT ke kereta, ataupun dalam bas di tengah pegang tu dia terjeling. Dia jeling tu bukan sebab nak tengok ponggong perempuan tu, tapi rupanya ada lelaki lain cuba nak curi wallet dekat poket perempuan tu. Jadi pun dia tengok itu. Dia tengok, jadi kalau lelaki tu ambil memang dia cukup lah. Itu tak apa. Itu sebab sudur dia, dalam hati dia niat baik, nak tolong perempuan tu. Tapi kalau menyelam sambil minum air, Ustaz, macam mana?
Dia memang nak tengok lelaki tu curi tak dompet, tapi dia tengok kat punggung tu besar juga, dia kata. Jadi macam mana? Bila perkara yang baik bercampur dengan perkara yang jahat, dia jadi baik ke jadi jahat? Mudah je soalan ni. Sabun dengan taib, kita pun campur, jadi sabun ke jadi taib? Jadi taib. Gitulah. Bila perkara yang baik bercampur dengan perkara yang jahat, dia tak jadi baik dah, jadi jahat. Jadi pastikan apa-apa nak buat benda baik, jangan tercampur benda yang tidak baik. Maka nanti penat sajalah, rugi sajalah. Macam semayang baik, kan? Tapi riak jahat, maka semayang tak terpakai. Sebab apa? Sebab ada riak. Dia begitu. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Itulah ayat dia daripada Suratul Ghafir ayat 19. Nak berhenti dah ke? Ke boleh sikit lagi? Boleh sikit ke tak? Cepat sangat nanti bola 90 minit. Sikit lagi nak. Baik. Kemudian dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innan nadhara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblisa faman tarakaha adzaqahu Allahu ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Artinya inna sesungguhnya innan nazara tu artinya lihat ataupun memandang. Di sini innan nazara bahawasanya memandang. Bahawasanya tu sesungguhnya lah. Nazara memandang. Ila kepada mahasini. Mahasini itu artinya tempat. Tempat yang elok. Asal kata hasana. Mahasini tempat yang elok. Sebab dia masuk ke isim makan. Mahasini maknanya tempat yang elok. Tempat yang elok pada siapa? Al-mar'ati. Al-mar'ati artinya perempuan. Tempat yang elok daripada tubuh perempuan. Mana tempat-tempat orang kita sebut barang baik. Barang baik pada perempuan. Mana? Dada, kan? Punggung, peha dia. Tu semua tu. Betul tak? Ke tuan-tuan tak ada rasa? Tak ada rasa bahaya. Nampak? Lelaki fitrah begitu. Memang fitrah begitu. Cuma kita lah kena kawal, kena jaga. Nak agak tengok, rasa gatal sangat nak tengok, lari cepat-cepat balik bini kita. Tengok puas-puas, kan? Suruh dia naik atas meja. Yang pusing. Pusing lagi. Tak apa. Bini kita halal. Tak puas seorang, tambah lagi seorang. Takut apa? Nampak? Tu pakcik cakap takut apa? Dia pun seorang. Nak ceritanya tu boleh. Dia nak cerita Islam tak larang, supaya kita biar faham. Orang kata Islam ni agama mengongkong. Tak kongkong. Islam meraihkan fitrah. Fitrah lelaki suka tengok nak peha perempuan, suka tengok punggung perempuan. Memang. Tapi biar dengan cara halal. Mana halal? Isteri. Nak angkat dia sebagai isteri kita, puas tengok sepuas-puasnya. Tak nak tidur, nak tengok saja boleh. 24 jam puasnya. Pegang tak mau, nak tengok je. Tak apa. Terpulang sebab kita punya. Lepas tu Nabi kata perempuan isteri-isteri kamu seperti kebun-kebun. Ikut kamu nak cangkul kat mana? Nak cangkul kat tepi boleh, kan? Cangkul kat atas boleh, jangan cangkul kat belakang. Boleh faham? Dan ni cepat faham. Ada mahasinil mar'ati, dia kata. Nabi kata sahmun masmumun. Sahmun itu artinya seperti anak panah. Anak panah. Masmumun. Masmumun artinya yang beracun. Anak panah yang beracun. Menengok bahagian yang power pada perempuan tadi. Perempuan di sini maknanya perempuan yang bukan mahramnya. Kalau perempuan mahramnya tak ada masalah. Mahram sini maknanya isteri dia, tak ada masalah, kan? Tapi kalau perempuan yang ajnabi, yang bukan isteri dia, kan? Maka hukumnya seperti katanya Nabi, anak panah yang beracun. Tengok tu seperti macam kena panah dengan anak panah, yang dalam anak panah tu pula ada beracun. Ibarat orang Melayu kata apa? Dah jatuh di tipe tangga.
Padahal kalau kena cocok dengan anak panah pun sakit dah. Ni dah lah kena cocok dengan anak panah, beracun pula. Maknanya kalau anak panah cocok, lepas tu kita cabut, selesai dah. Boleh tampal balik ke macam mana ke, bolehlah sihat balik. Tapi ni dah cocok, darah cabut, ada racun pula dalam. Maknanya kesan dia mendalam, maksudnya macam tu. Itu yang Nabi nak cuba maksudkan. Maknanya dengan sebab kamu tengok, lepas tu kalaulah kamu tobat, memang benda tu okey, tak apa, hilang selesai, itu tak apa. Kalau macam tu, ni kamu tengok tapi kamu dah bertaubat dah pun kadang-kadang dia masih lagi ada racunnya. Sebab tu jangan, dia bahaya, dia jadi ketagih. Walau kita tengok, lepas tu insyaAllah taubatlah, hati tu akan nak lagi tengok bila ada peluang lain pula nanti. Kali tu memang rasa taubat esok. Sebab tu jangan membiasakan. Bila biasa susah nanti mata. Tu. Sebab tu Nabi ibaratkan seperti anak panah yang beracun. Dah lah dicocok, beracun pula. Dia bukan sakat dia merosakkan mata, habis dia merosakkan hati. Sebab itulah punca ibadat kita jadi masalah, jadi slow, jadi malas, jadi apa, jadi gini, jadi kurang. Puncanya mata, kerana melihat barang maksiat. Itu yang dia merosakkan hati. Merosakkan hati. Masmumun min, kata Nabi, sihami iblis. Dan racun panah tu pula adalah daripada segala anak panah iblis. Bertambah teruk lagi. Dahlah kena panah tu beracun. Yang tukang panah pula iblis rupanya. Kalau malaikat boleh tahan kira, mana yang panah tu musuh, kan? Lagi teruklah, kan? Yakni maksudnya pada sangat segera membinasakan. Maksudnya begitu. Maksud panah tu daripada iblis, iaitu panahannya itu segera membinasakan. Dia boleh terus merosakkan hati. Cepat hati ni jadi rosak cepat, dengan sebab melihat, memandang kepada benda yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi, faman, maka barang siapa, maka man siapa, tarakaha, meninggalkan ia, adzaqahu Allahu Taala. Siapa yang meninggalkan ia apa? Meninggalkan memandang kepada yang haram tadi tu. Memandang bentuk tubuh perempuan tu, hati rasa nak tengok, dia lawan. Dia tak tengok, dia balas, tak tengok, dia tolak, tundukkan pandangan dan sebagainya, kerana dia takut, ada timbul rasa takut. Adzaqahullahu Ta'ala, kerana dia takut akan Allah Ta'ala. Kalau ikut hati nak, tapi sebab takut pada Allah lebih tinggi, dia jaga. Maka kata Allah, ta'ma ibadatin tasurruhu. Ta'ma ni maksudnya diberi makan ataupun diberi rasa. Ibadatin, akan ibadatnya itu, tasurruhu, yakni sangat-sangatlah lazat, sangat sedap. Dengan sebab dia jaga mata, ibadat dia akan rasa sedap. Jadi mafhum mukhalafah hadis ni, maksud mafhum mukhalafah, makna sebalik. Makna sebaliknya, kalau siapa yang tak jaga matanya daripada melihat barang yang diharamkan, yakni melihat tubuh wanita yang diharamkan, maka ibadatnya akan jadi tawar, jadi tak sedap, jadi jelek. Jadi kalau kita ni ibadat jadi tawar, jadi jelek, berkemungkinan kerana mata kita. Maka perelokkan, jaga lagi, tahan lagi mata, jangan tengok benda bukan-bukan dan sebagainya, kan? Kadang-kadang nak dengar berita, nak tengok berita tak, tengok yang tukang baca berita pun, kan, baju dedah sana, aurat nampak, apa semua ni. Maka kalau begitu, elakkanlah. Kalau tak dengar berita, bukan sampai mati pun. Kalau kita tak dengar berita, kita pergi masjid pun kawan kita tolong cerita. Tak tahu Korea Utara putus hubungan dengan Malaysia. Lah, ya ke? Sampai kat berita, betul tak? Kalau tak tengok TV pun, kadang orang sebar dalam WhatsApp. Mesej. WhatsApp tu berita lagi laju daripada buletin utama. Sebab apa? Satu saat benda tu berlaku, sampai dah dalam WhatsApp. Aksiden kan? Aksiden dekat highway, trailer terbalik. Berita malam nanti pukul 8 baru keluar. Dalam WhatsApp keluar dah, jangan lalu highway, jalan jam. Nak keluar kod Kuala Kangsar, ke situ jam teruk ni, trailer terbalik. Siap dengan gambar, siap semua, kan? Siap dengan report polis pun ada situ. Canggih. Nampak berita tak keluar report polis.
dahsyatnya WhatsApp dah. Apa masalah sangat? Kalau tak, orang kata tak boleh Ustaz, nak kena dengar agak bulletin utama. Tak apa. Sebab apa? Sebab ni lah masalah bila kita terlampau banyak tengok benda-benda aurat wanita dan sebagainya. Dia merosakkan hati dan dia akan menyebabkan ibadat kita jadi tak seronok, tak sedap. Sebab tu kadang-kadang kita semayang tak rasa zuk dia, tak rasa lazat dia. Kita rasa macam terpaksa, jadi macam malas-malas. Itu punca dia. Tapi kalau orang yang jaga mata betul-betul tengok para wali Allah, ulama-ulama kesufian, sonok dia dengan semayang kan, pas semayang, dia sonok dengan ibadat. Baca Quran sonok, semua sonok. Kita baca Quran baru a'udzubillah nguap, tak baca lagi bismillah baru a'udzubillah. Allah kan, tu kata sebab kadang-kadang lah jadi macam tu. Puncanya kerana mata. Maka elokkanlah mata kita, insya-Allah Allah tolong kita. Kan? Kemudiannya sedikit lah, boleh sikit lagi berkenaan dengan hadis ni. Ada riwayat yang satu lagi, dia lebih kurang sama, atas dia sama, innan nazarata sahmun min sihami iblis masmumun. Nah, sesungguhnya melihat benda yang diharamkan itu seperti anak panah beracun daripada iblis. Man tarakaha min makhafati abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Cuma dia ada ubah sikit belakang. Dan barang siapa yang meninggalkannya kerana takut kepada Allah, maka Allah akan menggantikannya dengan iman yang dia akan rasa kemanisan dalam hatinya. Hadis kedua-duanya diriwayat oleh ulama yang sama, iaitu Imamul Hakim. Cumanya belakang hadisnya sedikit berbeza. Hadis yang pertama yang kita baca dalam kitab kita ni, siapa yang meninggalkan melihat benda yang diharamkan, Allah akan melazatkan ibadat dia. Hadis yang kedua, siapa yang tinggalkan barang yang diharamkan, Allah akan melazatkan iman dia. Nampak seperti tanakut. Tanakut ni maksudnya percanggahan. Sebab satu hadis kata kelazatan ibadat, satu lagi hadis kata kelazatan iman. Sebenarnya tak berlaku tanakut, sebenarnya tak berlaku percanggahan. Kerana kedua-duanya sebenarnya ada saling kaitan. Kerana ibadat itulah iman, iman itulah ibadat. Cuma ibadat itu bangsanya zahir, iman itu bangsanya batin. Nak tengok iman seseorang itu kuat atau tidak, tengok ibadatnya. Kalau ibadatnya kuat, itu tanda imannya kuat. Kalau ibadatnya kurang, itu tanda iman pun kurang. Sebab iman tak boleh dipandang, iman tak boleh lihat, sebab iman duduk dalam hati. Jadi nak diukur, ukur dengan ibadat. Cuma jangan kita tengok ibadat orang lain, sebab kadang-kadang ada orang menyorokkan ibadatnya. Itu yang dimaksudkan menyorokkan imannya. Kan? Jadi kita bukan tengok orang, tengok kita. Tengok ibadat kita banyak mana. Kalau ibadat kita kurang dan slow, itu tanda iman kita kurang dan slow. Maka macam mana nak tingkatkan iman? Tingkatkan ibadat. Berlumba-lumba dalam ibadat. Fastabiqul khairat. Berlumba-lumba dalam ibadat. Ni Ramadan nak dekat, dan masjid surau ke siapa mana-mana ke dia buka, siapa nak buka tajaan berbuka puasa, lumba. Saya lumba. Nah, supaya lagi berlumba kita dalam ibadat, maknanya berlumba kita dalam iman. Lagi banyak ibadat kita, lagi banyaklah iman kita akan terpupuk. Cumanya betul ke Ustaz, habis tu ada orang dia ibadat banyak, tapi kadang-kadang dia tak betul juga. Itu mungkin kerana dia munafik. Jadi nak tengok ibadatnya itu betul-betul menunjukkan imannya atau tidak. Ibadat yang istiqamah ialah ibadat yang sebenar, yang ibadat yang dinamakan sebagai ikhlas. Kerana orang munafik dia tak akan boleh istiqamah, percaya. Sebab orang munafik yang buat sesuatu yang nampak macam baik, tapi akhirnya kalau ada kepentingan-kepentingan lain, maka dia tak akan boleh lama, dia tak akan boleh istiqamah. Buat sesuatu kerana nak jawatan. Ada anak kan? Anak muda baguslah, datang masjid dia azan. Punya semangat dia nak azan tu sampai belum masuk waktu pun dah azan dah. Dia sungguh-sungguh kan azan pula, oi, tiru azan Mekah. Sebiji sampai orang duk pakak puji lah apa semua. Kan? Tiba-tiba Tok Imam jumpa dia. Ni jangan lupa lah.
hujung minggu ni, hari Sabtu ni, jemput datang ke rumah tu imam. Ni anak tu imam kahwin. Menikah anak tu imam yang perempuan bongsu. Nikah. Dia pun terima kad, muram aja muka. Rupa-rupanya selama ni dia azan, dia nak pikat anak tu imam. Bila dengar anak tu imam dah menikah, esok takbir dah azan. Itu yang dimaksudkan tak boleh istiqamah. Sebab apa? Sebab dia beramal bukan kerana Allah, tapi dia beramal kerana sesuatu. Maka dia akan terhenti akhirnya. Tapi kalau orang yang beramal kerana Allah, takkan berhenti, kerana Allah sentiasa ada. Tapi sesuatu yang lain kadang-kadang ada, kadang-kadang tiada. Macam kita berjuang. Kalau kita berjuang nak Putrajaya, dah dapat Putrajaya, nak buat apa? Nak buat apa? Dah dapat dah kan? Dah. Tapi kalau kita berjuang kerana Allah, tak kira Putrajaya ke, Manjung ke, Setiawan ke, dapatlah mana pun, tetap kita tegakkan. Kerana Allah kita belum dapat lagi. Mana? Sebab belum bertemu Allah. Maka takkan selesai perjuangan ni. Sampai kiamat takkan selesai. Sebab perjuangan kerana Allah. Tapi kalau kerana yang lain, dapat senyap, tak buat benda lah. Itu yang jadi masalah. Sebab tu kena betulkan niat perjuangan kita, biar betul-betul kerana Allah. Barulah kita buat ni, tak kira lah duduk tang mana pun, tetap menegakkan agama Allah sampai bila-bila. Aduh. Baik. Jadi ini dia yang disebut dalam makna kata ibadat dengan iman itu satu perkara yang berkait rapat. Ibadat zahirnya, iman itu batinnya. Baik. Kemudian kata Imam Al-Ghazali, apa yang dimaksudkan dengan kelazatan ibadat ataupun kelazatan iman? Yang disebut dalam hadis ni ada 12 perkara. Jangan risau, saya laju-laju je 12 ni. Ada yang tengok jam dah, tadi kata nak berhenti. Okey, 12 perkara yang menjadi, yang dimaksudkan sebagai kelazatan ibadah, kemanisan ibadah ataupun kemanisan iman. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, iaitulah ibadah adalah buah hasil daripada ilmu. Maksudnya dia buat ibadat itu dengan hasil daripada ilmu, maka dia akan terasa kelazatannya ibadat. Tapi berbeza dengan orang yang buat ibadat tidak dengan ilmu, dia tak rasa lazat. Ikut-ikut orang semayang pun semayang tak? Itu yang jadi macam-macam. Minta maaf cakap lah. Tu yang tahiyat akhir kepala teleng. Ambil teleng mana? Kitab fiqah mana sebut suruh teleng kepala? Kalau teleng sikit-sikit tak apalah, sebab dia nak imbangkan badan. Ni gini lah. Nampak? Mujur dia tak letak kat bahu kawan sebelah ni. Kan? Ada ambil mana? Tak ada sunat pun di situ. Kan? Jadi sebab apa? Sebab tidak dengan ilmu. Sebab ikut-ikut orang. Tengok orang buat, dia pun buat. Ada. Satu lagi, mazhab Jepun, pala hangguk nak bagi salam, as-salam tercampak songkok. Aduh. Jangan angguk kok mana? Siapa kata angguk? Siapa suruh angguk? Cuma ulama kata sunat, Nabi kata sunat melihat tempat sujud. Jadi dia mungkin kepala dia tengah pandang depan, jadi dia nak tengok tempat sujud sebab hukumnya sunat. Dia pun tunduk sedikit sebab nak tengok tempat sujud. Kalau sakat nak tengok tempat sujud yang hangguk kuat sangat, apa cerita? Nak tengok tempat sujud ke nak tengok mana? Kan? Jadi itu beza orang yang beribadah dengan ilmu dengan orang beribadah tanpa ilmu. Sebab tu orang beribadah tanpa ilmu akan jadi bahan ketawa. Kan? Orang apa macam gitu. Ada. Biarlah dengan ilmu. Kan? Macam azan. Kan? Azan dia ada tarjik. Tarjik ni maksudnya ulang semula. Ulang semula ni duduk pada 2 kalimah syahadah je, bukan semua lafaz. Tapi kadang-kadang kalau tak ngaji, habis semua lafaz diulang. Dia nak azan tak? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu dia nak Allahu Akbar sekali, dia pun dengar kat mic, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Tak ada tarjik pada takbir. Yang ada tarjik pada syahadah saja. Jadi lafaz takbir
Terus je Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sampai syahadah baru tarjih. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru lafaz dengan nyaring. Asyhadu an la ilaha illallah sampai habis. Nah, lepas tu sampai ke hayya ala solah tak ada tarjih. Ni hayya ala solah pun tarjih. Hayya ala solah, hayya ala solah. Ada. Jadi kalau sama-sama tak tahu dia, oh sedap. Tapi kalau ada orang alim situ, orang alim tengok ikut mana? Ada kitab mana dia ambil. Dalam Hidayatul Sibyan kata tarjih pada syahadah sahaja. Satu, beribadat biar dengan ilmu. Tu. Beramal biar dengan ilmu. Ni satu lagi banyak orang salah buat, angkat tangan pada semua rakaat. Ada? Kan kita kuliah banyak tempat kadang jumpa orang macam ni. Lepas tu betulkan balik. 2 tempat je boleh angkat angkat tangan, iaitu angkat tangan ni dengan 2 syarat. Pertama, adanya tahiyat awal, dan yang kedua rakaat itu rakaat yang kedua. Baru ada sunat mengangkat tangan bila kita naik daripada sujud tu. Jadi rakaat pertama ada tak tahiyat awal? Adakah dikira rakaat kedua? Tak. Jadi tak ada angkat tangan. Apa pergi angkat tangan? Allahu akbar. Kalau angkat sikit letah angin gini yang ada. Jadi rakaat kedua dah nama pun rakaat kedua. Kemudian dalamnya ada tahiyat awal. Ada tak angkat tangan? Ada. Rakaat ketiga ada tak tahiyat awal? Tak ada. Dan adakah dia rakaat kedua? Tak, nama pun rakaat ketiga. Lepas tu mana ada angkat tangan? Rakaat keempat ada tak tahiyat awal? Takut nak jawab. Rakaat keempat bangun lagi buat apa? Mana ada dah habis. Nak bangun juga jadi rakaat kelima. Jadi yang ada pada 2 tu je, rakaat kedua dan tahiyat awal. Itu saja. Dan takut-takut, kata guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, saya tanya dia, kalau orang tu memang selalu duk buat, macam mana? Kata Tok Guru, dikhawatiri sembahyangnya batal. Kenapa batal? Sebab bergerak 3 kali berturut-turut. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i tak boleh bergerak 3 kali berturut-turut. Kan dah lebih 3 kali tu. Sebab bila dia angkat tangan bukan pada tempat mengangkat tangan. Situ tidak ada tempat mengangkat tangan, tak sunat ulama kata. Maka dia pergi angkat, maka dia menambah rukun. Jadi dia pun pergi angkat tangan 1 dah. Angkat tangan ni 2 dah, letak 3, letak 1 lagi 4 pergerakan. Dikhawatiri, takut-takut jadi rosak ibadat, takut-takut jadi bergerak lebih daripada 3 kali berturut-turut, boleh membatalkan solat. Saya tak kata batal solat dia, tapi takut-takut. Ulama kata gitu. Jadi sebab tu kena dengan ilmu. Jadi beribadat dengan ilmu. Itu kata Imam Ghazali. Yang kedua, yang dikatakan kemanisan ibadah. Orang yang kemanisan ibadah tadilah bila dia buat dengan ilmu, dia yakin ibadat dia. Tu yang dia rasa seronok. Ini macam takut-takut boleh buat tak boleh buat. Dan lagi kemanisan ibadah atau kemanisan iman itu iaitu faedah daripada umur. Maka ibadat itu jadi faedah umur dia. Maknanya umurnya panjang pun ibadat banyak. Ini umur panjang, ibadat koi tak ada. Jadi itu bukan kemanisan. Kemanisan seseorang itu ibadahnya, imannya, lagi panjang usianya, lagi banyak umurnya, lagi banyak ibadatnya. Dan lagi yang ketiga kata Imam Ghazali, hasil jerih payah hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang kuat. Bila orang tu dah terasa ibadat dia itu, dia akan rasa jerih payah, kesungguhan. Maka dengan kesungguhan itulah dia terasa kemanisan iman, kelazatan ibadat. Macam orang yang bersungguh-sungguh buat batas, tanam gini, hasil dia puas bila dia tengok pokok tu dah mula tumbuh, kemudian pula berbuah. Dia rasa puas. Penat macam mana pun steady dia rasa. Itu yang orang dulu kata apa? Setitik peluh petani. Kemudian lagi barang berharga daripada aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Kemanisan ibadah itu ialah barang berharga daripada aulia Allah Subhanahu Wa Taala. Kemanisan ibadah itulah tanda-tanda sesuatu yang mahal daripada golongan-golongan aulia Allah, yakni wali-wali Allah.
Wali-wali Allah, di mereka terasa kemanisan ibadah. Jadi kalau kita dah mula rasa kemanisan ibadah, bukanlah confirm jadi wali, tapi insya-Allah ke arah situ. Jalan kita tu jalan situ dah. Jangan confirm pula keluar-keluar ni aku manis tadi ibadat tadi. Nak manis. Kata wali dah aku. Memanglah manis. Sebelum semayang tadi dia makan biskut lutut tu kan ada gula. Jadi gula melekat kat bibir. Mayang-mayang rasa manis. Itu bukan kemanisan. Itu manis sebab biskut. Baik. Yang seterusnya kata Imam Ghazali, jalan yang ditempuh oleh orang yang bertakwa. Nah, kemanisan ibadat itulah jalan yang ditempuh oleh orang yang bertakwa. Maknanya sudah sampai ke makam takwa. Dia makam ada 3, Islam, iman, takwa. Makam Islam belum tentu selamat, sebab dia baru jadi orang Islam je. Iman belum tentu. Batu beramai orang tu Islam tapi iman tak ada. Dia semayang tapi tak yakin dengan Allah. Semayang tak yakin rezeki daripada Allah. Nampak? Jadi adanya Islam, iman pula tak ada. Jadi yang kita nak Islam dan iman. Dia orang Islam, semayang, iman, yakin pada Allah. Berusaha tapi meletakkan usaha itu kepada Allah. Tanggungnya bukan tempat pergantungan Allah, serah pada Allah, iman. Tapi ada orang lagi hebat, bukan setakat Islam dan iman, sampai ke takwa. Takwa tu namanya ihsan, terlebih baik. Terlebih baik macam mana? Orang berhutang dengan dia RM10, kawan tu bayar balik RM10, dia kata tak apa, ana halal. Itu ihsan, itu sampai tahap takwa, terlebih baik. Sebab tu orang yang bertakwa tak cukup dengan ibadat wajib, yang sunat pun dia pulun. Sebab apa? Sebab dah rasa kemanisan ibadah. Mana nak cukup semayang fardu je. Dia rasa macam tu. Kemudian balasan untuk orang yang luhur. Luhur ni maknanya orang yang rendah diri, orang yang soleh, orang yang tak meninggikan dirinya. Itulah orang yang merendahkan diri, maka Allah akan dapatkan pada dia kemanisan ibadah. Akan terasa sedapnya ibadat dia. Jadi mana kata ibadat kita tak terasa hebat lagi, tak terasa sedap, mungkin boleh jadi hati kita masih lagi belum tunduk sebenar-benar tunduk. Jadi tundukkan hati, jangan bongkak, jangan sombong. Tujuan orang yang memiliki tujuan mulia, dan lagi kemanisan ibadah ialah orang yang memiliki tujuan yang mulia. Betulkan niat, betulkan tujuan kita buat ibadat, bukan kerana nak kemuliaan makhluk, tapi nak semata-mata kemuliaan Tuhan. Kita nak mulia, Allah muliakan kita, bukan makhluk muliakan kita. Tapi begini, ghalibnya begini kebiasaannya. Siapa yang mengharapkan kemuliaan Allah akan mendapat kehinaan makhluk. Siapa yang mengharapkan kemuliaan makhluk akan mendapat kehinaan Allah. Jadi pilih. Kalau kita nak mengharapkan kemuliaan Allah, makhluk biasanya akan benci kita, tak suka dengan kita. Waktu saya cakap kot lah. Sebab kita cakap nak mengharapkan keredaan Allah, walaupun ada orang tak suka. Ustaz ni cakap peli aku. Kita bukan peli siapa-siapa. Kita cakap atas apa yang ada pada ilmu, bukan kita tuju pada siapa-siapa. Jadi tujuan kerana mencari kemuliaan Allah. Petanda orang yang mulia, kemanisan ibadat itu menandakan orang itu sudah dimuliakan Allah. Selagi kita belum merasai kemanisan ibadah, maknanya belum sampailah, kena usaha untuk sampai orang yang telah mencapai kemuliaan di sisi Allah. Kalau kemuliaan makhluk, memang semua orang sanjung tengok datuk. Datuk datang. Pakat salam, cium sampai ketiak cium. Datuk. Itu kemuliaan makhluk. Kemuliaan Allah kadang-kadang orang tak kenal pun. Tengok wali-wali, mutiara-mutiara ulama. Nak duduk kat kampung tu senyap. Kadang orang pun tak kenal. Tapi bila dia meninggal, seluruh alam berduka cita. Kadang-kadang awan jadi sampai mendung, sedih atas kehilangan seorang ulama. Itu orang yang mulia. Bukan kemuliaan makhluk, kemuliaan Tuhan. Perbuatan orang yang berani melakukan kebajikan, bila dah terasa kemanisan ibadat, dia berani nak tegakkan kebenaran, walaupun ditentang berapa ramai sekalipun, sikit dia tak takut, sebab manisnya ibadah. Begitulah sahabat dah terasa manisnya jihad, tak takut dengan panahan, tak takut dengan ketajaman pedang musuh, tak kira musuh besar mana pun, nak sadar mana pun badan musuh, sedikit tak menggentarkan hati sahabat, sebab dia dah terasa kemanisan jihad. Itu sebab tu dia orang tak takut sikit pun.
Kan? Itu dia. Pilihan orang yang waspada dan kemanisan ibadah ialah pilihan orang yang waspada. Orang waspada ni maknanya orang yang berhati-hati. Orang yang bila dia hidup dia berhati-hati, nak buat satu benda dia tak buat gopoh gapah, dia akan cek, fikir, masak-masak. Bila elok dia buat solat istikharah, minta Allah pilihkan dalam hati dia, maka orang ni akan terasa kemanisan ibadah dan jalan kebahagiaan. Orang yang merasai kemanisan ibadah ialah orang yang dapat kepada jalan bahagia. Dia bahagia hidup dia. Dan yang terakhir, dan jalan menuju ke syurga. Orang yang merasai kemanisan ibadah, itulah tandanya jalan yang dia jalan telah sampai kepada jalan untuk menuju ke syurga Allah. Moga-moga kita, kesimpulan kita malam ni, jaga pandangan mata, jangan sampai melihat benda yang khianat, yakni yang haram dan yang makruh. Tinggalkan, jaga diri kita. InsyaAllah Allah akan menerapkan di dalam hati kita kemanisan ibadah dan kemanisan iman. Bila dah terap, maka 12 yang saya sebut tadi akan dapat kepada kita, insya-Allah. Jadi cukuplah sekadar tu. Tengok 4 kali dah urut kaki dah tu. Jadi kita sambung dan sabda Nabi SAW, likulli bani Adam, bawah tu. Nah, berhenti kat situ. Dan macam biasa, kat luar sana tu ada sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Hampar Beruas. Jadi pakak-pakaklah membeli sambil menderma untuk bantu perjuangan sekolah Tok Guru kita Ustaz Siddiq Noh, supaya kami dapat melahirkan pelapis-pelapis ulama pada masa-masa akan datang, khususnya di negeri kita Perak dan umumnya di seluruh negara dan seluruh dunia, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islam إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين وأعمالنا أعمال الصالحين ونيتنا نية المخلصين وذنوبنا يا الله ذنوب المستغفرين وحياتنا حياة العلماء وموتنا بموت الشهداء وادخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Takbir.